Apabila melakukan pemeriksaan semasa rawatan ulangan, doktor bukan hanya perlu memerhatikan nilai tekanan darah, bahkan doktor juga perlu memastikan pesakit tidak hadir dengan tanda-tanda mengelirukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesakit darah tinggi boleh hadir ke klinik dengan tanda mengelirukan. Jadi mari kita perhatikan satu persatu tanda-tanda berikut. Bila pesakit datang dengan sakit belakang tengkuk, maka sentiasa perhatikan nilai diastolik. Jika nilai diastolik 90 hingga 110, maka ini adalah pesakit darah tinggi. Mulakan rawatan dengan ubat darah tinggi untuk pesakit ini. Pesakit akan kembali sihat, sakit belakang tengkuk akan hilang dan nilai diastolik akan kembali normal. Namun, jika doktor merawat sakit belakang tengkuk tanpa memerhatikan nilai diastolik 60 hingga 90 adalah nilai normal. Bila ubat darah tinggi dimulakan untuk pesakit, pesakit akan mendapat tanda-tanda tekanan darah rendah. Dan ini menyebabkan dia menjadi makin sakit. Keadaan postural hypotension ataupun keadaan vertigo adalah dua keadaan yang hampir serupa. Di mana vertigo adalah keadaan pening memusing pada bila-bila masa, sedangkan keadaan postural hypotension adalah keadaan bila seseorang berubah kedudukan daripada baring kepada berdiri secara serta-merta, dia akan rasa pening memusing untuk beberapa saat. Namun, tanda pening memusing ini akan hilang selepas seseorang itu duduk dan berehat untuk beberapa ketika. Pesakit-pesakit darah tinggi juga boleh mengalami keadaan vertigo. Jika ia mengalami keadaan vertigo sesekali, maka berhentikan ubat darah tinggi mereka untuk sehari, dan pada keesokannya, mereka boleh mengambil kembali ubat darah tinggi tersebut dengan dos dan masa yang serupa. Namun jika pesakit kerap mendapat vertigo, maka dos ubat darah tinggi yang diambil perlu dikurangkan. Bagi pesakit-pesakit yang dirawat dengan lebih daripada satu jenis ubat darah tinggi, mereka boleh mengalami keadaan vertigo yang sangat teruk sehingga tidak boleh bangun langsung. Jika keadaan ini berlaku, maka berhentikan ubat darah tinggi untuk beberapa hari sehingga pesakit merasa lebih selesa. Ubat darah tinggi perlu dimulakan kembali bergantung kepada nilai diastolik pesakit. Jadi pesakit boleh hadir ke klinik, mereka perlu dirawat dengan satu jenis ubat darah tinggi sahaja. Sebelum bercakap tentang bengkak kaki, mari kita perhatikan dua jenis saluran darah di dalam sistem badan kita. Kita ada saluran darah arteri dan kita ada saluran darah vena, di mana pada saluran darah vena akan ada valve yang ini serupa pintu yang akan menghalang darah yang naik daripada turun ke bawah balik. Jika pesakit darah tinggi terlebih dirawat, maka apa yang berlaku adalah darah daripada saluran darah arteri akan naik ke atas balik, tetapi oleh kerana valve ataupun pintu ini tidak dapat ditutup secara sempurna kerana bukaan saluran darah yang terlebih longgar, maka darah yang naik ke atas akan terturun bawah kembali dan menyebabkan air mengumpul di bahagian kaki. Jadi bila seorang doktor tekan kaki pesakit, akan berlakunya lekukan di bahagian tulang kaki tersebut. Biasanya doktor akan merawat pesakit dengan ubat lawas kencing, namun mereka mengekalkan ubat darah tinggi untuk pesakit tersebut. Apa yang perlu dilakukan adalah ubat darah tinggi sepatutnya dikurangkan supaya bukaan saluran darah semakin sempit, pintu ini dapat tertutup secara sempurna dan bengkak kaki dapat dirawat dengan lebih cepat. Ubat lawas kencing juga boleh diberikan untuk jangka masa yang sekejap. Ada juga pesakit yang datang dengan kebas tangan kiri dan doktor mensyaki bahawa pesakit mengalami serangan jantung. Jadi ujian dilakukan untuk mengesan serangan jantung dan ubat jantung dimulakan untuk pesakit tersebut. Jadi apa yang berlaku? Apa yang menyebabkan kebas tangan kiri adalah kerana jika bukaan saluran darah terlalu longgar, maka jantung perlu mengekalkan darah ke otak. Darah tidak akan pergi ke bahagian
saluran darah yang membuat U-turn. Bukaan saluran darah ini terpaksa membuat U-turn untuk sampai ke bahagian tangan kiri. Tanpa kehadiran darah untuk membekal oksigen dan makanan, maka saraf yang rosak akan memberikan rasa kebas tangan kiri. Jadi jika ujian dilakukan untuk mengesan serangan jantung menunjukkan tiadanya serangan jantung, maka apa yang perlu dilakukan adalah ubat darah tinggi perlu dikurangkan untuk pesakit ini. Ada juga pesakit yang datang dengan batuk. Mungkin ia mengalami jangkitan kuman pada paru-paru dan pesakit perlu dirawat dengan antibiotik. Atau mungkin juga pesakit mengalami sempit dada dan ia perlu dirawat dengan nebulizer. Namun, jika pesakit darah tinggi yang berterusan batuk selepas dirawat dengan antibiotik, selepas dirawat dengan nebulizer, rawatan yang gagal merawat batuk, maka sila tukar ubat darah tinggi untuk pesakit ini. Kerana jika jantung sudah tidak lagi mempunyai kekuatan yang besar untuk mengekalkan darah ke otak, maka badan perlukan pertolongan batuk untuk mengekalkan darah ke otak. Ada juga pesakit yang datang dengan sakit dada di bahagian kiri dan gambaran X-ray menunjukkan jantung besar. Ubat jantung dimulakan untuk pesakit. Pada pesakit-pesakit darah tinggi yang dirawat dengan ubat yang terlalu banyak, maka saluran darah akan menjadi sangat longgar dan jantung perlukan kekuatan yang lebih besar untuk mengekalkan darah ke otak. Jantung yang dipaksa untuk bekerja setiap masa 24 jam sehari, 7 hari seminggu akan membesar kerana ia menjadi lebih berotot. Bila keadaan ini berlaku, sebenarnya apa yang perlu dilakukan adalah ubat darah tinggi perlu dikurangkan untuk pesakit-pesakit tersebut. Tindakan lambat terhadap bahaya adalah pengalaman saya semasa merawat pesakit di mana saya berjumpa dengan pesakit darah tinggi yang terjatuh ke dalam longkang. Bila ditanyakan apa yang berlaku, pesakit mengatakan ia nampak longkang tetapi ia tiada keupayaan untuk mengarahkan kaki untuk melompat melepasi longkang. Jadi hipotesis yang boleh diberikan di sini adalah bila saluran darah terlalu longgar, isyarat dari mata lambat sampai ke bahagian otak yang mengawal mata dan arahan dari otak yang mengawal kaki juga lambat sampai, itu yang menyebabkan keadaan bahaya tidak dapat dielakkan. Ada juga pesakit yang bangun kencing malam lebih daripada sekali. Mungkin ia mengalami jangkitan kuman pada pundi kencing dan pesakit ini perlu dirawat dengan antibiotik. Mungkin juga pesakit ini mengidap diabetes dan ujian glukos dilakukan untuk mengesahkan diabetes. Namun, pada pesakit darah tinggi yang dirawat dengan ubat yang berlebihan, ini memaksa buah pinggang untuk bekerja siang dan malam untuk mengeluarkan ubat yang telah menjadi racun dekat dalam badan pesakit tersebut. Jadi, bila ada pesakit yang bangun kencing malam, bila ada pesakit darah tinggi yang dirawat dengan ubat darah tinggi yang terlalu banyak, dia bangun kencing malam lebih daripada sekali, maka sila kurangkan ubat darah tinggi pesakit-pesakit tersebut. Terima kasih kerana telah menonton video ini sehingga habis. Sila subscribe. Berjumpa lagi di video-video yang seterusnya, insya-Allah.